Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada satu hari dan masa mata mereka terbeliak melihat azab Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil tuan-tuan imam kita, ada dua imam Yang hormati Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid dan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan lagi perjumpaan kita malam ini. Kita sambung pengajian kita di muka surat apa? 107. 107 Okey. Baris? Dan makna keadaan hal. Dan makna keadaan hal sebagai wajibun lizat. Okey. Baik, insya-Allah. So mana kita masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-23, di mana syair 23 berbunyi fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqaun la yashabu bil adam. Fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqaun la yashabu bil adam. Maksudnya maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan qidam. Begitu juga dengan baqa, sifat baqa yang tidak dicampuri dengan adam. Tidak dicampuri dengan adam. Adam tiada lah. Ain dan mim mana adam tiada. Baik. So maknanya kita masih lagi dalam pembahasan wujud. Wujud kan? Baik. Kita lihat definisi atas tu dulu. Ta'rif wujud. Hari itu ada dibahaskan berkenaan wujud itu sama ada ain maujud ataupun ghairu ain maujud. Di mana Imam Asy'ari menyebut wujud ainul maujud. Wujud adalah ain maujud ataupun maujud itu sendiri. Sedangkan Imam Fakhr Razi berbeza pendapat dengan Imam Asy'ari. Di mana Imam Fakhr Razi menyebut bahawa al-wujud ghairu ain maujud.
Al-wujud ghairu ain mawjud. Wujud ialah selain daripada ataupun bukan ain mawjud. Wujud ialah bukan mawjud tu sendiri, mana dia lain lah, macam tu. Baik, kemudian kita lihat definisi yang tahqiq ataupun definisi yang paling kuat berkenaan dengan wujud ini. Kalau kita lihat pada definisi atau ta'rif berkenaan dengan wujud itu, kata musannaf, dia kata al-halul wajib li zat ma damati zat hala kauni tilkal hal ghaira muallalatin bi illatin. Al-halul wajib, wujud ialah satu hal yang wajib li zat, bagi zat, mana zat ni zat Allah lah. Ma damati zat, selama mana ada zat, hal kauni tilkal hal keadaan demikian hal tadi, ghairu muallalatin bi illatin, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, ataupun tidak dielatkan. Elat mana kerana lah. Elat ni istilah terdapat dalam ilmu sharaf. Elat, huruf elat, alif waw ya, huruf elat lah. Apa mana huruf elat? Huruf penyakit, kata. Waw, alif, waw, ya, huruf penyakit. Mana alif, waw, ya ni banyak mainkan peranan dalam ilmu sharaf. Dia banyak mainkan peranan ilmu sharaf. Dia lah akan menentukan sama ada tasrif itu bina apa. Sama ada bina sahih ke, ataupun bina misal ke, bina ajwab ke, ataupun bina nakis ke, ataupun bina lafif ke, lafif mafruq ataupun lafif makrun. Jadi alif waw ya itu yang mainkan peranan dalam ilmu sharaf lah. Jadi bila kita lihat kepada mana ilat, mana kerana, dikeranakan dengan suatu kerana ataupun disebabkan dengan suatu sebab. Jadi wujud ialah satu sifat haliyah. Kalau kita lihat pada definisi tu kan, wujud ialah satu sifat haliyah. Hari itu saya dah beritahu bahawa setiap satu itu dipecah pada empat. Setiap satu pecah pada empat. Pertama maujud. Bawah maujud ialah hal. Bawah hal ialah amrun i'tibari, dan yang keempat ialah ma'dum. Yang keempat bawah sekali ialah ma'dum. Bawah sekali ialah ma'dum. Okey. Maujud ialah satu benda yang boleh dilihat. Itu tingkatan paling atas lah. Seperti zat Allah. Zat Allah ini ialah maujud, satu benda yang boleh dilihat. Tapi bila? Akhirat lah, bukan di dunia. Bukan di dunia, antara kita dengan Allah ada hijab menyebabkan kita terhalang daripada melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di bawah daripada maujud ialah halun. Hal ini dia tidak sampai kepada tingkatan maujud, dan dia tidak jatuh kepada tingkatan ma'dum. Tidak tingkatan ma'dum. Okey. Hal ialah satu sifat, satu keadaan yang mana dia tidak sampai kepada tingkatan yang boleh dilihat dengan mata, dan dia tidak turun kepada satu tingkatan yang bawah yang menyebabkan dia tak ada, yang boleh menyebabkan kita kategorikan dia tak ada. Tak boleh macam tu. Sebab hal ni satu benda yang ada juga. Satu hal ya. Satu hal. Kalau sebut dalam kitab Arabnya dia kata hal ialah, dia kata allati laha subut lakin lam tasilla ila darajatil mawjud hatta tara wa lam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman. Hal ialah sesuatu yang mana dianya satu sifat yang subutiyah ataupun wujudiyah, tetapi dia tidak sampai kepada tingkatan maujud sehingga dia boleh dilihat dengan mata, dan juga dia tidak turun kepada derajat yang makdum sehingga kita katakan dia tak ada. Dia tetap ada. Maksudnya dia tetap ada, tapi tak sampai kepada tingkatan yang boleh dilihat dengan mata, dan tak turun ke tingkatan yang bawah sehingga kita katakan dia tak ada.
Itu dikatakan sebagai haliyah. Jadi sifat Allah Ta'ala ini sifat wujudiyah. Sifat wujud ni, sifat wujud ialah sifat haliyah. Sifat wujud ialah sifat haliyah. Sebut dalam kitab tadi kan. Sifat wujud ialah hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat, hal keadaan demikian zat tadi. Dengan hal keadaan demikian hal tadi tidak dikeranakan dengan suatu kerana ataupun tidak disebabkan dengan suatu sebab. Tidak disebabkan dengan suatu sebab. Kenapa? Kerana wujud Allah Ta'ala itu wujud dengan sendirinya. Wujud Allah Ta'ala itu wujud dengan sendirinya. Tidak ada siapa pun yang mencipta ataupun menjadikan wujud Allah. Dia wujud dengan sendirinya. Itu sebabnya dikatakan sebagai wujud ialah sifat haliyah. Baik. Jadi maksud, kita lihat dia punya apa yang dikata oleh musannaf itu. Maksud daripada keadaan wujud itu sebagai hal adalah bahawa dia merupakan tengah-tengah, dikata. Tengah-tengah ataupun wasitah antara maujud dan makdum. Berdasarkan kaul yang menetapkan adanya wasitah, iaitu hal tersebut. Jadi dia tak naik sampai kepada katakan maujud yang boleh dilihat, dan tak turun kepada tingkatan makdum yang kita katakan dia tak ada. Tak boleh macam tu, tapi dia tetap ada. Itu dikatakan sebagai haliyah. Okey. Berlainan dengan amrul i'tibari. Yang ketiga, amrul i'tibari. Amrul i'tibari ialah sesuatu benda yang boleh dirasa oleh zihin, akal kita, tetapi pada kharij tidak ada. Pada kharij tidak ada, pada luaran tidak ada, tetapi pada akal kita tetap ada. Contohnya bulat pada bola. Bulat pada bola. Bila kita nampak bola, kita nampak bola tu bulat tak? Bulat. Tapi tuan-tuan boleh rasakan bulat itu? Tak boleh rasa. Tapi yang tuan-tuan rasa tu apa? Yang tuan-tuan rasa tu kulit bola tu, getah dia. Getah dia kan. Benda-benda yang meliputi bola tersebut. Tapi bulat tu mana? Ada tak bulat tu? Ada. Bulat tu ada. Tapi mana ni bulat? Mana bulat itu? Begitu juga contoh meja yang 4 segi. Meja ni bentuk dia 4 segi. Okey. Betul tak meja ni 4 segi, tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan pun tak nafikan meja ni memang 4 segi. Tapi bila tuan-tuan rasa, tuan-tuan pegang meja ni, adakah meja ni 4 segi? Tak juga. Sebab yang kita pegang ni kayu. Yang kita pegang ni adalah kayu dia, bukan 4 segi. Tapi ada tak 4 segi tu? Sungguh 4 segi tetap ada. Itu dikatakan sebagai amrun i'tibari. Ataupun orang berlari, kita nampak seseorang itu berlari. Bila kita nampak seorang berlari, dia akan ada pergerakan kan, kaki akan melangkah dengan sama ada dengan perlahan ataupun dengan cepat. Okey, mana di segi zihin kita memang kita tahu orang itu berlari. Tetapi di segi luaran kita, kan, betul ke orang itu berlari? Cuba tuan-tuan rasa orang tu betul ke dia berlari? Pap, tuan-tuan pegang kaki dia atau peha dia. Ini bukan berlari, ini peha. Tetap pap, tuan pegang dia punya kaki dia. Ini bukan berlari, ini kaki. Betul tak? Ini kaki dia. So, mana dia berlari tu? Ada tak berlari tu? Ada. Kita nampak dia berlari. Tapi bila kita pap tu, ni peha dia. Ini tangan dia, ini kaki dia. Mana berlari tu? Itu dikatakan sebagai amrun i'tibari. Amrul i'tibari. Dan bawah sekali ialah makdum. Makdum ni satu benda yang tak ada lah. Tidak ada, tak wujud. Lawan daripada maujud. Boleh? Baik, kemudian kita lihat semula tadi. Dan makna keadaan hal sebagai wajib bagi zat, selama mana ada zat, adalah bahawa hal itu tetap bagi zat selama ada zat tersebut. Mana hal itu tetap ada bagi zat selama mana ada zat Allah. Selama mana ada zat Allah, adalah wujud itu. Kita kan membahas tentang definisi wujud kan. Wujud ada. Jadi selama mana ada zat Allah, selagi mana adalah wujud itu. Dan dikecualikan dengan perkataan kami,
yang tidak dielatkan dengan satu elat, mana tidak dikeranakan dengan satu kerana, akan hal yang dielatkan ataupun dikeranakan dengan suatu kerana, seperti keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, maka sesungguhnya dia adalah hal yang dikeranakan dengan suatu kerana, ialah kudrah. Okay? Bila kita kata sifat ma'ani, qaulu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu adalah berkuasa. Jadi keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa itu disebabkan adanya kudrah, sifat ma'ani yang ada pada Allah. Bila ada sifat ma'ani, maka adalah sifat manawiyah. Ataupun bila ada sifat manawiyah, maka adalah sifat ma'ani. Okay? Qaulu ta'ala qadiran, qaulu ta'ala muridan, qaulu ta'ala hayyan, qaulu ta'ala samian, qaulu ta'ala basiran, qaulu ta'ala mutakalliman. Itu semua dikatakan sifat manawiyah. Sifat manawiyah ini terhasil apabila adanya sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar dan sebagainya. Jadi sifat ma'nawiyah itu dikeranakan, wujud ia dikeranakan oleh satu kerana, iaitu kerana adanya sifat kudrah. Bila ada kudrah, maka adalah sifat ma'nawiyah. Sifat apa kata? Qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat, keadaan Allah Ta'ala itu mendengar dan sebagainya. Itu maksud dengan dikeranakan dengan sesuatu kerana. Begitu dengan wujud kita. Wujud kita pun dikeranakan dengan satu kerana. Kerana Allah Ta'ala mencipta kita, menjadikan kita, maka adalah kita. Adalah kita. Kalau Allah Ta'ala tidak mencipta kita, maka kita pun tidak wujud. Macam tu. Okey? Baik. Dan wujud kita dikatakan sebagai wujud ghairu zati. Wujud ada dua, satu wujud zati, yang kedua wujud ghairu zati. Wujud zati ialah wujud yang ada pada Allah. Sedangkan kita ini adalah wujud ghairu zati. Seperti kata musannif dalam kitab Tuhfatul Murid, dia kata wa amma wujudu ghairu zati ka wujudina, seperti wujud kita. Fa huwa bi fi'li subhanahu wa ta'ala, semuanya tadi terhasil dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semana wujud kita itu wujud ghairu zati. Kita wujud juga. Tetapi wujud kita tadi dikeranakan ataupun disebabkan dengan satu sebab, disebabkan Allah Ta'ala mencipta kita, maka adalah kita. Baik, kemudian akan tetapi jika ada khilaf ulama mengenai pengertian daripada wujud, cukupkah atas mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu mawjud, tanpa ada kewajipan untuk mengetahui bahawa wujud Allah Ta'ala itu sama ada ain zatnya ataupun selain daripada ain zat. Kerana yang demikian ini termasuk dalam perkara-perkara rumit ilmu kalam, min ghawamidil ilmu kalam dikatakan. Demikianlah dikatakan oleh Sayyidi Muhammad As-Saghir. Sayyidi Muhammad As-Saghir. Okey? Jadi perlu tak sangat kita nak tahu ni Allah Ta'ala ni ain maujud ke ghairu ain maujud dan sebagainya kan. Wujud ni sama ada ain maujud ataupun ghairu maujud, perlu ke tidak kita nak tahu semua benda-benda tu? Kata Sayyidi Muhammad As-Saghir, dia kata tak perlu sangatlah kita nak tahu dia tu. Kerana dia termasuk dalam rawamidi ilmu kalam, kerumitan tentang ilmu kalam. Benda susah fikir. Apa benda nak fikir, tak payah fikir lah kata. Buang masa nak fikir-fikir. Cukup kita faham secara zahir, dah faham macam tu ke lah. Macam tu. Tak payah nak fikir-fikir sangat lah, kata Muhammad As-Saghir. Baik, seterusnya perlu kita ketahui bahawa wujud itu adalah sifat nafsiah. Yang ini sifat yang berhubungan dengan diri ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya demikian kerana diri dan zat itu tak dapat difahami kecuali dengan sifat tersebut. Maka tak difahami akan satu zat kecuali dengan wujudnya suatu benda. Kita takkan dapat orang kata mentafsirkan sesuatu benda kecuali kita tahu benda itu wujud. Tak? Dah wujud baru kita tahu, oh orang ni duduk kat mana,
tinggal kat mana, kan, kerja kat mana, belajar kat mana, apa dia punya kelulusan dia dan sebagainya, kan. Jadi mesti ada orang dulu. Dah ada orang barulah kita baru mungkin kita nak berkenalan dengan dia ke, nak ta'aruf ke dan sebagainya, nak rapat dengan dia ke dan sebagainya. Kalau orang tu tak wujud, macam mana kita nak berkenalan dengan dia? Jadi sifat wujud kena ada dulu. Dah ada sifat wujud, barulah kita tahu sifat-sifat yang lain yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud adalah satu sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Ada kat bawah nanti. Satu sifat nafsiyah, iaitu sifat dia berhubungan dengan diri ataupun zat Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya demikian kerana diri dan zat itu tak dapat dipahami kecuali dengan sifat tersebut. Bila dah ada sifat, barulah kita kenal zat Allah. Bila kita dah kenal sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat qidam, sifat baqa' dan sebagainya, bila dah kenal sifat wujud dan sifat-sifat yang lain itu, barulah kita kenal Allah. Barulah kita kenal Allah. Kalau kita tak kenal semua-semua sifat itu, macam mana kita nak kenal Allah? Itu masuk dengan kata-kata musannif bahawa wujud itu adalah sifat nafsiyah. Ataupun istilah lain, sifat nafsiyah ini sifat subutiyah. Sifat subutiyah, sifat subut ataupun sifat tetap. Baik, kemudian yang dimaksud dengan sifat nafsiyah ialah sifatun subutiyatun yadulul wasfu biha ila nafsi zat duna makna zaidin alaiha. Mana sifat nafsiyah ialah satu sifat subutiyah ataupun sifat wujudiyah, yadulul wasfu yang ditunjuk oleh sifat biha dengannya ala nafsi zat, di atas diri zat Allah, di atas diri zat Allah, duna makna zaidin alaiha, bukan kepada makna yang lebih di atas zat, bukan atas makna yang lebih atas zat. Dia cuma nak tunjuk di atas diri zat Allah Ta'ala itu saja. Itu masuk dengan sifat nafsiyah. Itu masuk dengan sifat nafsiyah. Kalau sifat ma'ni ataupun sifat manawiyah, dia dah tunjuk kepada benda lain, benda tambahan yang ada kepada Allah Ta'ala. Seperti sifat kudrat. Sifat kudrat ialah sifat yang ada ta'aluk. Bila sifat ada ta'aluk, kalau kudrat ta'aluknya ijad wa lingkam, mengada dan juga mentiadakan. Kalau sifat iradah, dia ta'aluknya ialah tahsis, menentukan sama ada nak mencipta ataupun tak nak mencipta. Kemudian sifat ilmu. Sifat ilmu ta'aluknya ialah inkishaf, terbuka ataupun jelas. Okey. Jadi sifat-sifat mani ini dia ada sifat ta'aluk. Sedangkan sifat wujud ataupun sifat wujudiyah, sifat subutiyah, dia tidak ada ta'aluk. Dia tidak ada ta'aluk apa-apa. Dia hanya menunjukkan kepada diri zat Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kemudian kita lihat terjemahan tu, sifat yang mempunyai ketetapan yang menyifati dengannya menunjuk atas diri zat itu sendiri tanpa ada makna yang lebih atas zat Allah. Dia hanya tunduk pada zat Allah Ta'ala saja. Seperti dikatakan bahawa wujud adalah satu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan kami dengan subutiyah mengecualikan salbiyah seperti qidam dan juga baqa'. Qidam dengan baqa' dia bukan termasuk dalam sifat subutiyah. Dia termasuk dalam sifat haliyah. Dia termasuk dalam sifat aliyah. Ada juga pendapat menyatakan bahawa qidam dan baqa' ini termasuk dalam sifat amr i'tibari. Dia masuk dalam amr i'tibari. Gitu. Baik. Kemudian perkataan kami yadulul wasfu biha ila nafsi zat, maknanya bahawa sifat itu tidaklah menunjuk terhadap sesuatu yang lebih di atas zat Allah. Dia hanya menunjuk di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sifat kudrah. Kalau kudrah dia menunjuk di atas sifat yang lebih di atas zat Allah. Kerana sifat kudrah adalah sifat ta'aluk. Sifat ta'aluk maknanya ada kerja tambahan. Bila kita sebut ta'aluk, mana sifat tu dia ada kerja tambahan dia. Bukan hanya dia duduk aja dekat zat tu, tak ada. Dia ada kerja lain. Sila kata ada kerja lain, dia kena buat. Faham kan? Baik, kemudian dan demikian maka perkataan kami duna makna zaidin alaiha,
adalah penafsiran daripada kata-kata ala nafsi zat, di atas diri zat. Bukan makna yang lebih di atas diri zat Allah. Bukan makna lebih, bukan kejetambahan, tak ada. Kalau kudrah, iradah, ilmu ada kejetambahan. Ia ada sifat ta'aluk. Baik, kemudian dan perkataan kami ini mengecualikan sifat ma'ni. Apa? Sifat ma'ni. Kerana dia menunjuk makna yang lebih atas zat. Demikian juga sifat manawiyah, kerana dia merupakan kelaziman daripada sifat ma'ni, maka dia pun menunjuk makna yang lebih di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi bila kita bicara tentang sifat ma'ni ataupun sifat manawiyah, dia adalah satu sifat, dia merupakan sifat-sifat yang ada ta'aluk ataupun sifat-sifat yang melazimi daripada yang lazim. Bila ada sifat ma'nawiyah, adalah sifat ma'ni. Bila sifat ma'nawiyah, ada ma'nawiyah. Dia tak sama baca wujud. Kerana wujud adalah sifat nafsiyah. Itu. Boleh tuan-tuan? Dan perkataan kami ini mengecuali ke sifat ma'ni, kerana dia menunjuk makna lebih atas zat Allah. Demikian juga sifat ma'nawiyah, kerana dia merupakan kelaziman daripada sifat-sifat ma'ni, maka dia pun menunjuk makna yang lebih di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh tak boleh? Menung itu tuan-tuan tu. Keren. Jangan tidur sudah. Kan? Dah sedap duduk tersandar kan gitu. Kemudian kita masuk kidam. Okey, sifat wujud dah habis dah. Dah selesai dah kita bahas. Tak faham tuan-tuan, tengoklah saya punya video tu, ataupun tuan-tuan balik, bukalah balik, tengoklah. Baca kan? Macam tu. Baik, kemudian seterusnya kita masuk tentang sifat kidam. Perkataan musannaf dengan kidam artinya dan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Apa maksud kidam tuan-tuan? Kidam maknanya sedia. Kidam maknanya sedia. Dan kidam termasuk dalam sifat salbiah. Okey, sifat nafsiyah ada satu wujud. Sifat salbiah ada berapa? 5. Sifat salbiah ada 5. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamut ta'ala bin nafsi wa daniyat. Okey. Kemudian sifat mani ada berapa? 7. Dan sifat manawiyah ada berapa? 7. Kemudian ada lagi sifat yang tak dimasukkan dalam itu, sifat takwin. Takwin pun ada pembahasan ulama lah, tetapi tak dimasukkan dalam sifat 20. Tapi yang mutabar, yang kita kena tahu ialah sifat 20 tu jelah. Kalau tak tahu sifat takwin, boleh tak Ustaz? Tak ada masalah pun. Macam tu. Sebab para ulama pun tak masuk. Tapi dalam kita tauhid, dia kadang dibahas juga. Kena nanti sifat takwin. Dan juga satu lagi sifat idrak pun masukkan juga. Dan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Pemana kidam? Sedia. Mana sedia? Tidak ada awal kepada wujud Allah. Tidak ada awal kepada wujud Allah. Pemana sedia lah. Sedia. Lepas kidam ialah baqa', kekal. Pemana kekal? Tidak ada akhir kepada wujud Allah. Dia lain, sebalik pula. Kalau kidam tiada ada awal kepada wujud Allah. Kalau ke baqa' tiada akhir pula kepada wujudnya Allah. Kerana wujud itu kekal lah sampai bila-bila. Maka dengan ini tuan-tuan, musannaf ataupun pengarang ataupun muallif masuk pula kepada pembahasan sifat-sifat salbiah. Yakni sifat yang menunjuk atas penafian sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sifat kidam apa dia? Sedia. Lawan sedia apa? Lawan sedia apa? Hudus, baharu. Lawan sedia ialah, lawan kidam ialah hudus, baharu. Kemudian baqa' kekal. Lawan kekal apa dia? Fana, binasa. Okey. Kemudian qiyamut ta'ala bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawan dia apa? Lawan dia. Qiyamut ta'ala bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawan dia? Qiyamut ta'ala bi ghairih, berdiri Allah Ta'ala dengan selainnya. Boleh. Muhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Lawan dia apa? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Wahdaniyat, esa lawannya apa? Adadun, berbilang-bilang. Lawannya ialah adadun, bilangan.
Okey. Jadi bila kita bicara sifat salbiah, maknanya kita menafikan lawan-lawan itu. Menafikan lawan daripada qiyam, menafikan lawan daripada baqa', menafikan lawan daripada mukhalafatu 'alal hawadis, menafikan lawan daripada qiyamu ta'ala bi nafsi, dan menafikan lawan daripada wahdaniyat. Mana kita menafikan berbilang-bilang. Mana tu? Kita menafikan berbilang-bilang, kita menafikan itu dan sebagainya. Tetapi walaupun kita menafikan, tetapi dia juga termasuk dalam sifat yang kita kena tahu juga. Sifat mustahil yang wajib kita tahu. Nampak? Kerana kan ada sifat 20, kan dia termasuk dalam 50 akaid iman tu. 50 akaid iman, mana 50 simpulan iman. Akaid mana simpulan. Okey. Pertama kan kita kena tahu sifat wajib 20. Lawannya 20. Mana lawan pun kita kena tahu. Nampak? Lawannya pun kita kena tahu juga. Kemudian yang harus bagi Allah ialah satu, iaitu menjadikan alam ataupun menjadikan mungkin. Mana sifat harus pun kita kena tahu juga. Betul tak? Kemudian sifat yang wajib kepada Rasul ataupun Nabi, iaitu sidik benar. Lawan benar ialah kazib. Kazib pun kita kena tahu juga lawan itu. Barulah genapnya 50 akaid iman itu. Tak cukup hanya kita tahu wajib saja, yang tak wajib pun, yang tak lawannya kita tak tahu. Tak boleh, kena tahu juga. Kerana dia termasuk dalam simpulan iman yang 50 itu. Boleh tak Kemudian menurut kaul yang sahih, sifat-sifat salbiah tidak terbatas. Masya Allah. Kalau menurut kaul yang sahih, sifat salbiah ini tak terbatas, sebenarnya banyak. Sama juga seperti sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib kita tahu tu 20. Lawannya adakah 20 saja? Tidak. Sifat yang wajib bagi Allah tak banyak. Contohnya Asma' Sunnah tu kan. Bila sebut Asma' Sunnah tu, itu pun termasuk dalam perkara-perkara sifat-sifat yang ada pada Allah. Al-Wahhab. Al-Wahhab. Allah Ta'ala yang maha memberi. At-Tawwab. Allah Ta'ala yang banyak memberi, kata menerima taubat. Ar-Razzaq. Allah Ta'ala yang banyak memberikan rezeki. Asy-Syakur. Allah Ta'ala yang banyak, kata menerima orang yang banyak bersyukur kepada dia. Kan? Al-Latif. Allah Ta'ala yang maha lembut. Itu pun kalau nak kirakan termasuk dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan musannaf hanya menghitung 5 sahaja, di antaranya kerana yang selainnya seperti menafikan anak, menafikan isteri, menafikan penolong dan yang sebagainya adalah sifat yang tidak terbatas. Tidak terbatas adalah kembali kepada 5 itu, walaupun dengan jalan iltizam, lazim melazimi di antara satu sama lain. Nampak tak? Jadi dalam bab waktu penafian anak ke penafian isteri sebagainya, itu pun kalau sebenarnya dah masuklah dalam yang 5 itu, dia kata. Jadi tak perlulah kita nak bahas lagi, dia kata. Kalau bahaskan panjanglah benda tu. Tu yang 20 pun kadang-kadang susah nak ingat, pening kepala. Apalagi kalau tambah lagi sampai 100 sifat wajib bagi Allah, kan? Kemudian maka yang 5 itu adalah pokok sifat salbiah yang terpenting. Apa salbiah tadi? Menafikan lawan dia. Yang dimaksud dengan kidam pada hak Allah Ta'ala ialah kidam zati. Rupa-rupanya kidam pun ada pecahan, tuan-tuan. Kidam pun ada pecahan. Pertama kidam zati, yang kedua kidam zamani, yang ketiga kidam idafi. Okey, macam mana dia katakan kidam zati? Itulah kidam yang ada kepada Allah, yang ini tidak ada awal kepada wujudnya Allah. Tidak ada awal kepada wujud Allah Ta'ala, itu dikatakan kidam zati. Adapun kidam yang ada pada hak kita, maksudnya kidam zamani. Zamani mana masa? Zaman. Yang ini panjangnya masa yang ditetapkan dengan tahun. Sehingga jika orang berkata tiap-tiap yang qadim itu, tiap-tiap yang qadim di antara hamba-hambaku itu adalah merdeka.
Tiap-tiap yang qadim di kalangan hamba-Ku itu adalah merdeka. Maksudnya bahawa si Said tadi membebaskan hamba yang sudah umurnya setahun mengabdikan diri kepada Said dia. Sebabkan dia dah menjadi hamba selama setahun berkhidmat dengan Said, maka Said kata setiap hamba-Ku yang qadim mana yang dah setahun, okey, aku free lah. Aku merdekakan semua. Aku merdekakan. Tak kisahlah kau dogi ke tak dogi ke. Kau rajin ke tak rajin ke, kata Said, tak apa, dia merdekakan orang. Gianglah orang tu kan. Gianglah dah merdeka. Itu. Itu maksud dengan kidam zamani ataupun qadim zamani yang ada kait dengan masa. Baik, kemudian kidam seperti ini adalah mustahil kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kidam ini adalah mustahil kepada Allah Taala kerana Allah Taala tidak terikat dengan masa. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Kalau Allah Ta'ala terikat dengan masa, tentu kita akan tertanya, agak berapa tahun dah umur Allah Ta'ala ni? Agak-agak Allah Ta'ala ni dah berapa ribu tahun dah umur Allah Ta'ala ni kan? Kalau Allah Ta'ala terikat dengan masa kan? Yang terikat dengan masa ni kita je. Kita lah terikat dengan masa ataupun alam. Alam ni mungkin kita kadang agak-agak dah berapa ribu tahun dah alam ni. Bumi ni agak ada berapa juta tahun dah bumi ni dicipta. Kan? Kita pun tertanya-tanya kan. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh kita kata Allah Ta'ala ni dah umur agak Allah Ta'ala ni dah berapa ribu tahun kat Ini mustahil bagi Allah kerana Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Begitu juga dengan kidam idhafi, seperti kidamnya bapa dengan nisbah kepada anak. Seperti kidamnya bapa dengan nisbah kepada anak, itu dikatakan sebagai kidam idhafi. Idhafi maknanya sandaran. Idhafi maknanya sandaran. Disebabkan oleh bapa maka wujudlah anak. Kalau tak ada bapa ataupun tak ada ibu, tak ada bapa dan maka tak adalah anak. Kerana anak lahir daripada hasil daripada percampuran aimani antara ayah dengan ibu, maka adalah anak. Itu hakikat kejadian manusia. Walaupun begitu, ada juga manusia yang cinta Allah Ta'ala tanpa pantaran bapa, seperti Nabi Adam AS dan juga Siti Maryam. Siti Maryam yang menghamilkan Nabi Isa AS. Baik, kemudian jika ada yang berkata sesungguhnya kewajipan wujud itu melazimkan adanya kidam bahkan juga sifat baqa, maka penyebutan kedua-dua itu adalah semata-mata penyebutan sebagai takril, pengulangan sahaja. Dapatlah dijawab bahawa para ulama dalam bidang ini tidak mencukupkan dengan didalah itizam sahaja, melainkan mereka menyatakan dengan akidah-akidah kerana sangat bahaya kejahilan dalam bidang ini. Sangat bahaya kejahilan dalam bidang ini. Ulang balik, jika ada yang berkata sesungguhnya kewajipan wujud itu melazimkan kidam bahkan juga sifat baqa, maka penyebutan keduanya itu adalah semata-mata pengulangan. Penyebutan kedua-dua itu semata-mata pengulangan saja. Kata ada kilah, ada pendapat menyatakan begitu. Dapatlah jawab bahawa para ulama dalam bidang ini tidak mencukupi dengan dilalah iltizam sahaja, melainkan mereka menyatakan dengan akidah-akidah kerana sangat bahaya kejahilan dalam bidang ini. Macam tu. Ke mana dilalah iltizam? Dilalah ini istilah yang terdapat dalam ilmu mantik. Ilmu mantik. Apa makna dilalah? Dilalah ialah petunjuk. Asal makna dilalah ialah makna dilalah ialah faham satu makna kepada satu makna yang lain. Fahmu amrin min amrin. Faham satu perkara daripada perkara yang lain. Itu dikatakan sebagai dilalah. Seperti contohnya asap. Seperti itu contohnya asap ditunjuki atas ada api. Seperti wujudnya asap ditunjukkan di atas ada api. Itu dikatakan sebagai dilalah, petunjuk. Petunjuk asap itu sebagai petunjuk bahawa adanya api. Adanya api. Tahu tak? Ataupun mungkin ada macam
kata daun bergoyang. Daun bergoyang itu menunjukkan kepada adanya angin. Nampak? Itu dekat sebagai dilalah. Bermakna dia lah fahmu amrin min amrin, faham sesuatu perkara daripada satu perkara yang lain. Kemudian dilalah pula dia terbagi pada 3 kalau sebut dalam kitab ilmu mantiq. Contohnya kitab Idhamul Muham ilmu mantiq, dia kata dilalah terbagi pada 3. Pertama adalah mutabaqah, yang kedua adalah tadamun, dan yang ketiga adalah iltizam. Macam mana dia katakan contoh dia adalah mutabaqah? Didalah melakah ialah idalah lafaz di atas sempurna sesuatu perkara yang diletakkan makna kepadanya. Seperti didalah insan di atas kumpulan haiwan natik. Ini kita masuk sikit dalam ilmu mantik lah. Seperti didalah insan ataupun didalah lafaz insan ditunjuki di atas kata gabungan haiwan natik. Haiwan natik ialah haiwan yang boleh berkata-kata. Kita ni kalau dalam istilah memantik dikata haiwan ialah haiwan natik. Insan ialah haiwan natik. Insan itu sebagai haiwan natik, haiwan yang boleh berkata-kata. Kenapa pula haiwan? Kita bukan haiwan, ustaz. Ini istilah digunakan dalam memantik. Memang itu istilahnya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan mengajilah bab memantik. Dia akan sebut kita ni sebagai haiwanun natik, haiwan yang boleh berkata-kata. Macam tu. Ataupun yang kedua ialah tadamun, ialah di dalam lafaz, petunjuk dia lafaz di atas juzuk makna pada kandungannya. Seperti di dalam insan ke atas haiwan ataupun ke atas natik. Di dalam insan itu atas haiwan ataupun di atas natik. Atas haiwan ataupun natik mana yang boleh berkata-kata tadi. Itu katakan sebagai dilalah tadamun. Yang ketiga dilalah itizam. Dilalah itizam ialah dilalah lafaz di atas amrun kharij, pekerjaan yang luar daripada makna yang lazim baginya. Seperti dilalah insan di atas menerima ilmu. Seperti di dalam insan, petunjuk kata-kata insan itu di atas menerima ilmu. Menerima ilmu itu dikatakan sebagai idalah iltizam, mana ditunjuk kepada pekerjaan yang luar daripada makna lafaz insan. Menunjuk kepada makna yang luar daripada makna ataupun definisi lafaz insan. Kerana definisi lafaz insan itu ialah haiwan natik. Tapi bila kita sebut bahawa insan itu menerima ilmu, memang dia boleh, insan boleh menerima ilmu, tetapi dia tidak termasuk dalam definisi kata-kata insan. Itu sebabnya bila kita sebut bahawa insan ialah di dalam insan menunjuk kepada satu benda yang boleh menerima ilmu, maka dinamakan sebagai dilalah iltizam. Lazim, mana lazim? Lazim daripada orang yang ada ilmu, mana dia belajar. Dan lazim daripada insan ni dia boleh terima ilmu. Lazim daripada insan dia boleh menerima ilmu. Itu dikatakan sebagai dilalah iltizam. Jadi kitab ini kadang dia campur-campur tu, kadang dia masuk balaghah, dia masuk mantiq lah, dia masuk nahwu lah, dia masuk saraf dan sebagainya. Kalau kita tak pernah belajar mantiq, ilmu balaghah, ma'ani, bayan ke apa sebagainya, memang susah nak bawa kitab ni lah. memang susah kita nak sampaikan. Seterusnya, jadi jika ada yang berkata sesungguhnya kewajipan wujud itu melazimi adanya kidam, bahkan juga baka, maka penyebutan keduanya itu adalah semata-mata pengulangan perkataan saja. Dapatlah dijawab bahawa para ulama di bidang ini tidak mencukupkan dengan dilalah itizam sahaja, melainkan mereka menyatakan dengan akidah-akidah, kerana sangat bahaya kejahilan dalam bidang ini. Jadi maknanya dia bahaskan, dia halus-halus dan sebagainya. Tak cukup hanya sekadar kata dilalah itizam ke tadamun ke apa dan sebagainya. Tak cukup macam tu. Mesti ada huraian-huraian lebih mendalam lah berkenaan perkara resmi. Perkara inilah. Kemudian dalil kidam. Maka sampai situlah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang dalil kidam. Dalil daripada akal, bukan daripada Quran. Akal dulu. Kerana bila kita berbicara tentang ilmu tauhid ni, dia juga
terikat dengan akal kita. Akal juga mengambil peranan. Itu sebabnya bila kita kata barang yang wajib bagi Allah Taala daripada 20 tu maknanya menggunakan akal kita. Ma yajibu ala kulli mukallafin. Barang yang wajib di atas setiap mukallaf itu mengenal ialah seperti wujud, kidam dan sebagainya. Apa maksud mengenal itu? Mengenal daripada konteks akal kita. Bila akal kita dah betul, jadi tak adalah kesilapan-kesilapan lagi. Lepas itu dikait pula dengan ayat Quran ke hadis, dalil-dalil nakli, dalil-dalil Quran hadis untuk menguatkan hujah berkenaan dengan sifat 20 yang kita pelajari. Habis. Wallahu a'lam bissawab wa ilmu jannah. Cukup sekadar tu pengajian kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'alifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qabrin la yasha wa min du'ain la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya lebih Dah.